Assalamualaikum dan selamat malam. Hari ini kita akan membentangkan pembentangan dari subjek psikologi pendidikan yang bertajuk terangkan bagaimana konsep scaffolding, perencahan dalam teori berrezeki dapat digunakan untuk membantu meningkatkan pencapaian akademik murid pencapaian rendah. Sebelum kita memulakan pembentangan kita pada hari ini, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Nurul Hasanah, Muhammad Azim, Nur Liana, Muhammad Mukri, Siti Aisyah, Muhammad Izzat Aiman dan Nur Syahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syamah binti Suhaimin. Scaffolding mengikut teori Vygotsky iaitu proses menyediakan sokongan dan bimbingan sementara kepada pelajar semasa mereka terlibat dalam tugas kognitif iaitu di luar tahap keupayaan semasa mereka. Istilah scaffolding berasal daripada idea membina rangka kerja atau struktur sementara untuk menyokong proses pembelajaran sama seperti perencah menyokong bangunan semasa pembinaannya. Menurut Vygotsky, perencahan adalah penting untuk pelajar mengembangkan kebolehan kognitif mereka dan mencapai potensi penuh mereka. Proses perencahan iaitu menyediakan pelajar dengan alatan, sumber dan sokongan yang diperlukan untuk membantu mereka menguasai tugas atau kemahiran. Kemudian secara beransur-ansur mengurangkan sokongan apabila mereka menjadi lebih mahir. Beberapa ciri utama perencahan dalam teori Vygotsky iaitu yang pertama, pelepasan tanggungjawab secara beransur-ansur. Proses perencahan melibatkan pelepasan tanggungjawab secara beransur-ansur kepada pelajar apabila mereka menjadi lebih mahir. Ini membolehkan pelajar mengambil lebih autonomi dan pemilikan pembelajaran mereka. Yang kedua, sokongan sementara. Scaffolding ialah sokongan sementara yang disediakan kepada pelajar semasa mereka terlibat dalam tugas kognitif. Apabila pelajar menjadi lebih mahir, sokongan secara beransur-ansur berkurangan. Yang ketiga, penyertaan berpandu. Perancahan melibatkan membimbing pelajar melalui proses pembelajaran, memberikan mereka sokongan dan sumber yang diperlukan untuk membantu mereka menguasai tugas atau kemahiran. Yang keempat iaitu pembelajaran aktif. Scaffolding menggalakkan pembelajaran aktif di mana pelajar terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dan disediakan dengan sokongan yang diperlukan untuk membantu mereka mencapai matlamat mereka. Seterusnya kita pergi kepada peranan scaffolding dalam proses pembelajaran. Untuk poin pertamanya ialah zon perkembangan proksimal. Scaffolding ni dia berkait rapat dengan konsep zon perkembangan proksimal atau ZPD yang dicarangkan oleh seorang ahli psikologi terkenal iaitu Lev Vygotsky. ZPD ni dia mewakili perkara yang boleh dicapai oleh pelajar secara bebas dan perkara yang tidak boleh dicapai dengan sokongan yang sesuai. Scaffolding ni dia bertujuan untuk menyediakan bantuan yang diperlukan untuk membantu pelajar mencapai potensi. Kita pergi kepada poin yang kedua iaitu pelepasan tanggungjawab secara berperingkat. Perencahan yang berkesan melibatkan pelepasan tanggungjawab secara beransur-ansur daripada guru kepada pelajar. Kat sini pada mulanya guru akan membimbing dengan secara meluas. Maksudnya detail lah. Tetapi bila pelajar menjadi lebih mahir ataupun mencapai tahap kemahiran yang tertentu, bantuan akan dikurangkan. Benda macam ni ianya membolehkan mereka memikul tanggungjawab yang lebih besar untuk pembelajaran mereka. Seterusnya ialah peranti kognitif. Perencahan boleh diumpamakan sebagai perantisan di mana guru bertindak sebagai mentor, bimbingan melalui tugasan dan proses penyelesaian masalah. Pendekatan ini dia membantu pelajar untuk menghayati strategi dan kemahiran melalui pemerhatian, latihan dan refleksi. Seterusnya ialah promosi pemikiran kritikal. Dengan menawarkan sokongan dan maklum balas yang disasarkan, perencahan menggalakkan pelajar melibatkan diri dalam kemahiran berfikir aras tinggi seperti analisis, penilaian dan sintesis. Ia mendorong mereka untuk berfikir secara mendalam tentang masalah dan penyelesaian yang membawa kepada perkembangan kognitif yang dipertingkatkan. Seterusnya kita pergi kepada arahan individu. Scaffolding ini dia membenarkan arahan yang diperibadikan sesuai dengan keperluan dan kebolehan khusus setiap pelajar. Kat sini guru boleh menyesuaikan sokongan mereka berdasarkan penilaian berteraskan kemajuan pelajar, memastikan pelajar menerima tahap bantuan yang sesuai. Akhir sekali ialah membina keyakinan. Melalui perencahan atau scaffolding, pelajar dibimbing melalui tugas yang mencabar dalam persekitaran menyokong. Kat sini dia boleh meningkatkan keyakinan dan motivation mereka. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Azim Nazmi bin Rohailan. Hari ini saya akan membentangkan tentang faedah scaffolding dalam konteks pendidikan. Pelaksanaan teknik scaffolding Vygotsky dalam ketetapan pendidikan mempunyai banyak faedah untuk guru dan pelajar. Terdapat 5 faedah yang akan dibincangkan. Faedah yang pertama ialah hasil pembelajaran yang dipertingkatkan. Scaffolding ini menyokong pembangunan kemahiran, berfikir aras tinggi, kebolehan menyelesaikan masalah dan pemikiran kritis. Perkara ini akan membuatkan terlahirnya pelajar yang berfikiran kritis dan kreatif serta lebih bersedia untuk menangani tugas
dan cabaran yang kompleks pada masa yang akan datang. Faedah yang kedua ialah pendekatan motivasi dan penglibatan. Scaffolding dapat menggalakkan pelajar untuk mengambil alih pembelajaran mereka apabila mereka diberi sokongan dan bimbingan. Sokongan dan bimbingan yang diberikan kepada pelajar akan membuatkan mereka lebih bersemangat serta yakin untuk membuat sesuatu perkara seperti menjawab soalan yang diberikan guru. Faedah yang ketiga ialah promosi kerjasama dan kemahiran sosial. Scaffolding memupuk persekitaran pembelajaran kolaboratif di mana pelajar boleh belajar antara satu sama lain dan membangunkan kemahiran sosial yang penting seperti komunikasi, empati dan kerja berpasukan. Perkara ini akan membuatkan pelajar dapat membina interaksi sosial yang lebih baik dan dapat belajar nilai-nilai murni iaitu sikap bertanggungjawab, hormat menghormati, saling menyokong, kesepakatan, bertolak ansur dan percaya kepada setiap ahli kumpulan. Faedah yang keempat ialah kebolehsuaian kepada pelajar yang pelbagai. Scaffolding boleh disesuaikan untuk memenuhi keperluan unik setiap pelajar serta memastikan semua pelajar mempunyai akses kepada sokongan yang mereka perlukan untuk berjaya. Perkara ini akan membuatkan pelajar tidak tercicir dalam pembelajaran dan membantu pelajar mencapai potensi penuh mereka. Faedah yang terakhir ialah keberkesanan guru yang dipertingkatkan. Guru yang menggunakan teknik scaffolding ini dapat membezakan pengajaran dengan lebih berkesan dan melaraskan sokongan mengikut keperluan yang membawa kepada hasil pembelajaran yang lebih berjaya. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan teknik pembelajaran terbeza apabila guru mengenal pasti pelajar yang lambat dan pelajar yang cepat faham sesuatu topik pelajaran. Teknik pembelajaran terbeza ini akan membuatkan semua pelajar boleh memahami topik pembelajaran tersebut mengikut kemampuan pelajar masing-masing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Nurliana Dalila binti Muhammad Hairi dan saya akan membincangkan bahagian kami yang seterusnya iaitu masalah dan juga penyelesaian. Di bahagian ini yang pertamanya kita ingin mengetahui apakah punca-punca pencapaian akademik rendah dalam kalangan pelajar sekolah. Jadi terdapat beberapa punca yang telah kami terokai, antaranya ialah kekurangan akses kepada sumber pendidikan yang berkualiti. Perkara ini adalah disebabkan kebanyakan sekolah kini mereka menghadapi kekangan kewangan. Oleh itu, bahan-bahan pembelajaran seperti buku teks dan teknologi yang digunakan tidak mencukupi. Selain itu, kaedah pembelajaran yang tidak berkesan kerana kebanyakan guru masa sekarang mereka menggunakan kaedah tradisional yang terbuktinya kurang efisien untuk digunakan pada masa kini. Dan yang terakhir ialah menghadapi tekanan untuk mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik. Perkara ini terjadi apabila masyarakat dan pendidik meletakkan kepentingan pada grade yang baik dan kejayaan akademik yang boleh menyebabkan yang boleh memberi beban kepada para pelajar. Seterusnya, kita lihat kepada bahagian cabaran yang dihadapi pelajar-pelajar berpencapaian akademik yang rendah. Jadi antaranya ialah mereka kurang akses kepada peluang pendidikan yang boleh mengakibatkan kitaran pencapaian yang rendah. Kerana kebanyakan pelajar begini, mereka bergelut untuk mencari sumber dan juga sokongan yang mereka perlukan untuk mencapai kecemerlangan. Cabaran yang kedua pula ialah stigma sosial yang dikaitkan dengan pencapaian akademik yang rendah. Maksudnya pelajar berpencapaian rendah, mereka akan berasa terasing dan juga dinilai oleh rakan sebaya mereka sendiri dan juga komuniti, dan perkara ini boleh mengakibatkan kekurangan keyakinan diri pelajar. Dan cabaran yang terakhir ialah kesukaran untuk pelajar-pelajar mengejar laluan kejayaan yang mereka ingini. Hal ini adalah disebabkan oleh majikan yang sering mengutamakan calon-calon yang mempunyai latar belakang akademik yang kukuh dan juga pelajar cemerlang. Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Muhammad Mukri bin Yusuf. Saya akan membentangkan sambungan daripada masalah dan penyelesaian. Okey, yang pertama, kesan negatif terhadap prospek masa depan, iaitu peluang pekerjaan yang terhad, potensi pendapatan yang lebih rendah dan mobiliti yang berkurang. Pencapaian akademik yang rendah boleh memberi kesan negatif yang ketara terhadap prospek masa depan pelajar, termasuk peluang pekerjaan yang terhad, potensi pendapatan yang lebih rendah dan mobiliti sosial yang berkurang. Pelajar yang mempunyai pencapaian akademik yang rendah mungkin bergelut untuk mencari pekerjaan kerana majikan sering mengutamakan canglut yang mempunyai latar belakang pendidikan yang kukuh. Ini boleh membawa kepada peningkatan persaingan pekerjaan berkemahiran rendah dan kemungkinan pengangguran yang lebih tinggi. Selain itu, individu yang mempunyai pencapaian akademik yang rendah mungkin mengalami potensi pendapatan yang lebih rendah sepanjang kerjaya mereka. Ini boleh mengakibatkan cabaran kewangan dan penurunan kualiti hidup serta menghadkan keupayaan mereka untuk menyara keluarga dan menyumbang kepada masyarakat. Akhir sekali, pencapaian akademik yang rendah boleh menghalang mobiliti sosial kerana individu yang mempunyai
tahap pendidikan yang lebih rendah mungkin tidak dapat mengakses peluang pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan status sosial ekonomi mereka. Ini boleh mengekalkan kitaran kemiskinan dan menghadkan akses kepada sumber dan peluang untuk generasi yang akan datang. Okey, yang seterusnya, penyelesaian untuk bimbingan dan sokongan. Melabur dalam sumber infrastruktur pendidikan, memastikan sekolah mempunyai akses kepada buku teks, bahan pembelajaran dan teknologi yang berkualiti. Menggunakan pengajaran yang inovatif, menawarkan program kaunseling bimbingan dan untuk membantu pelajar. Ibu bapa, guru dan masyarakat boleh bekerjasama untuk menggalakkan sikap positif terhadap pembelajaran. Bagi menangani masalah pencapaian akademik yang rendah dalam kalangan pelajar, pelbagai penyelesaian boleh dilaksanakan bagi memberi bimbingan dan sokongan. Satu penyelesaian ialah melabur dalam sumber infrastruktur pendidikan. Memastikan sekolah mempunyai akses kepada buku teks, bahan pembelajaran dan teknologi yang berkualiti. Ini boleh membantu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif dan membolehkan pelajar memahami konsep yang kompleks dengan lebih baik. Penyelesaian lain ialah menggunakan kaedah pengajaran yang inovatif seperti pembelajaran berasaskan projek dan pendekatan penyelesaian masalah yang boleh menarik minat pelajar untuk menggalakkan minat untuk belajar. Kaedah ini boleh membantu mengurangkan pergantungan kepada pembelajaran hafalan dan mengurangkan tekanan untuk kecemerlangan dan akademik. Selain itu, sekolah boleh menawarkan program kaunseling dan bimbingan untuk membantu pelajar menghadapi tekanan dan kebimbangan yang berkaitan dengan prestasi akademik. Program ini boleh menyediakan pelajar dengan alatan dan sokongan yang mereka perlukan untuk mengatasi cabaran dan meningkatkan pencapaian akademik mereka. Akhir sekali, ibu bapa, guru dan masyarakat boleh bekerjasama untuk mengekalkan sikap positif terhadap pembelajaran dan memecahkan stigma yang dikaitkan dengan pencapaian akademik yang rendah. Ini boleh membantu mewujudkan persekitaran yang lebih menyokong pelajar, menggalakkan mereka meneruskan matlamat pendidikan mereka. Kesimpulannya, pencapaian akademik yang rendah dalam kalangan pelajar merupakan isu yang kompleks dengan pelbagai punca dan cabaran. Walau bagaimanapun, dengan melaksanakan penyelesaian yang memberi bimbingan dan sokongan seperti melabur dalam sumber pendidikan, mengguna pakai kaedah pengajaran yang inovatif, menawarkan program kaunseling dan bimbingan dan memupuk sikap positif terhadap pembelajaran, kami boleh membantu meningkatkan prestasi akademik pelajar dan mencapai masa depan yang lebih cerah untuk mereka. Seterusnya, kita pergi kepada teknik scaffolding yang telah terbukti berkesan. Terdapat beberapa contoh khusus teknik perancah yang telah terbukti berkesan, iaitu permodelan, mendorong dan menyoal, dan juga maklum balas dan peneguhan. Untuk dari segi permodelan adalah teknik perancah yang sangat berkesan di mana guru tersebut menunjukkan kemahiran ataupun tugas tertentu kepada pelajar secara one-to-one ataupun secara individual. Dengan memerhatikan tindakan guru semasa dalam proses menyelesaikan sesuatu masalah tersebut, murid-murid akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang cara mendekati ataupun menyelesaikan tugas tersebut. Sebagai contoh, dalam kelas penulisan, guru-guru memberikan contoh proses sumbang saran idea ataupun di mana mereka membuat satu rangka karangan untuk mereka menggunakannya sebagai guidance untuk mereka menulis karangan tersebut. Seterusnya ialah teknik mendorong dan menyoal di mana guru bersoal jawab ataupun membimbing pelajar menyelesaikan masalah. Dari segi bersoal jawab ini, penyoalan ialah satu lagi teknik perancah yang berkuasa yang menggalakkan pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah. Dalam proses ini, guru akan bertanya soalan terbuka kepada pelajar dan ini akan mendorong pelajar untuk memikir secara mendalam tentang sesuatu konsep atau tugasan. Sebagai contohnya, dalam subjek Bahasa Melayu, kita seperti yang kita sedia maklum, terdapat ayat tunggal dan juga ayat yang mempunyai perluasan subjek dan juga perluasan predikat. So, apabila dalam proses pembelajaran ini, guru akan memperkenalkan apa itu ayat tunggal dan bagaimana murid-murid perlu mengembangkan ayat tunggal itu dari segi perluasan subjek dan juga dari segi perluasan predikat. Dan juga dari sini kita boleh nampak bagaimana murid-murid memahami apa itu perbezaan antara perluasan subjek dan juga perluasan predikat.
Akhir sekali ialah maklum balas dan peneguhan, di mana guru-guru memberi maklum balas yang membina dan peneguhan positif semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Teknik ini sangat bagus semasa sesi PDP kerana ia membantu pelajar untuk memahami kekuatan mereka dan juga bidang untuk penambahbaikan, membimbing mereka ke arah penguasaan objektif pembelajaran. Oleh itu, murid-murid akan berjaya mencapai kriteria kejayaan yang mereka perlu capai sebelum tamatnya sesi PDP. Sebagai contohnya, semasa sesi PDP, murid-murid mendapat maklum balas yang positif jika mereka dapat menyelesaikan sesuatu masalah, dan juga mereka digalakkan oleh guru semasa dalam sesi PDP untuk cuba yang terbaik, dan guru juga boleh membantu pelajar-pelajar tersebut bagaimana cara yang terbaik, ataupun mungkin mereka perlu mengubah strategi semasa menyelesaikan masalah, tetapi as long as murid-murid tersebut dapat mencapai objektif mereka. Terdapat banyak faedah yang pelajar berpencapaian rendah boleh dapat daripada kaedah scaffolding ini ataupun perancahan. Antaranya ialah meningkatkan keyakinan dan motivasi mereka. Hal ini kerana apabila mereka memahami dan apabila mereka dapat memahami semasa sesi pembelajaran dan pengajaran, semasa sesi PDP, mereka akan berasa sangat-sangat teruja dan yakin yang mereka akan dapat menyelesaikan sesuatu tugasan ataupun masalah tersebut. Seterusnya ialah hasil pembelajaran yang diperbaiki. Maksudnya di sini ialah apabila mereka melakukan sesuatu tugasan, mereka membahagikan tugas tersebut kepada bahagian yang lebih kecil dan juga lebih mudah diurus. Sebagai contohnya, jika kita ambil projek membuat kereta mainan. Kereta mainan kita boleh bahagikan contohnya kepada 3. So, bahagian tayar, bahagian body ataupun badan kereta tersebut, dan juga bahagian dalam kereta tersebut. Jadi apabila dibahagikan kepada bahagian kecil-kecil sebegini, mereka dapat menumpukan setiap bahagian itu sepenuhnya, dan bahagian-bahagian yang kompleks boleh diminta bantuan oleh guru, dan bahagian-bahagian yang mudah mereka boleh menyelesaikan dengan sendirinya. Oleh itu, pelajar dapat menumpukan satu tugasan pada satu masa, dan ini akan memastikan mereka tidak ketinggalan ataupun keciciran semasa proses menyelesaikan sesuatu projek tersebut ataupun sesuatu masalah tersebut. Selain itu, perancah ini juga boleh membantu pelajar membangunkan kemahiran dan juga strategi penyelesaian masalah yang boleh mereka gunakan untuk pengalaman pembelajaran pada masa hadapan. Seterusnya ialah kemahiran berfikir kritis yang dipertingkatkan. Pelajar akan berfikir secara kritis dan juga lebih mendalam. Pelajar juga dapat meneroka dan menggunakan konsep baharu semasa sesi pembelajaran. Penggunaan perancah ini juga boleh membantu pelajar membangunkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perkara tersebut, dan juga meningkatkan keupayaan mereka untuk mengaplikasikannya dalam situasi dunia sebenar. Seterusnya ialah fleksibiliti dan kebolehsuaian yang besar. Dengan menggunakan kaedah perancahan ini, pelajar yang berpencapaian rendah dapat mengembangkan fleksibiliti dan juga kebolehsuaian yang lebih besar dalam pembelajaran mereka dengan menyediakan rangka kerja yang fleksibel untuk pembelajaran, dan juga ini akan membantu pelajar dalam menyesuaikan diri dengan persekitaran dan situasi pembelajaran yang berbeza. Akhir sekali ialah peningkatan interaksi guru-pelajar. Seperti yang kita sedia maklum, interaksi antara guru dan pelajar adalah sangat-sangat penting. Guru juga memainkan peranan dalam memastikan psikologi pelajar tersebut tidak terganggu semasa sesi pembelajaran dan pengajaran. Oleh itu, dengan kaedah scaffolding ini ataupun perancahan ini membuka peluang yang lebih besar untuk guru-guru dan juga pelajar-pelajar tersebut berinteraksi antara satu sama lain. Hal ini kerana dengan bantuan kaedah ini, guru-guru dapat mengenal pasti di mana pelajar-pelajar tersebut memerlukan sokongan yang lebih dan memerlukan latihan tambahan. Dan juga guru dapat memberikan maklum balas dan bimbingan yang disasarkan untuk membantu pelajar tersebut. Terutama sekali pelajar yang berpencapaian rendah. Hal ini kerana pelajar-pelajar berpencapaian rendah, kita tidak mahu mereka tercicir semasa dalam sesi pembelajaran dan pengajaran. Oleh itu, inilah antara faedah-faedah yang pelajar-pelajar tersebut boleh dapat dengan kaedah scaffolding ini jika dilaksanakan di sekolah. Assalamualaikum, saya Siti Aisyah, IDP 128843 akan membentangkan rumusan isu kumpulan kami, iaitu konsep perancahan dalam teori Vygotsky. Daripada hasil tugasan kumpulan kami percaya teknik perancahan adalah teknik di mana konteks yang disediakan oleh individu yang berpengetahuan seperti orang dewasa dalam membantu memperkembangkan kemahiran kognitif kanak-kanak. Teknik ini juga menyediakan bantuan secara berperingkat apabila pengetahuan dan kemahiran kanak-kanak meningkat.
Teknik ini juga menggalakkan proses pembelajaran dipecahkan kepada bahagian yang lebih kecil dan mudah diurus. Apakah konsep teori Vygotsky? Konsep teori Vygotsky adalah konsep zon perkembangan proksimal ZPD yang diperkenalkan oleh Lev Vygotsky. Konsep ini mempercaya interaksi sosial dan budaya mempengaruhi perkembangan kognitif pelajar. Konsep ini juga menggalakkan pembelajaran oleh orang yang lebih tahu seperti ibu bapa, jurulatih, guru-guru dan rakan sebaya melalui interaksi sosial. Ciri-ciri teknik perancahan pula salah satunya adalah percaya interaksi sosial adalah salah satu faktor kepada perkembangan kognitif manakala budaya mempengaruhi corakan kognisi. Bahasa berkembang melalui interaksi atas tujuan komunikasi. Ciri-ciri ini juga berlaku kepada semua peringkat umur dan menekankan perkembangan individu. Ia juga memerlukan bimbingan daripada guru untuk membolehkan pelajar menyelesaikan masalah yang berada di luar kemahiran mereka. Mengapa teknik ini amat penting? Kerana teknik ini meningkatkan pencapaian akademik pelajar yang berpencapaian rendah. Teknik ini juga penting untuk menyokong kemajuan pelajar dan menyediakan bantuan yang diselesaikan dalam zon perkembangan proksimal mereka. Teknik ini juga penting menggalakkan pembelajaran yang aktif, membina keyakinan, memenuhi keperluan pelbagai pembelajaran, memupuk berdikari dan meningkatkan motivasi dalam kalangan pelajar. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.